Alang. Okay, Okey. the podcast is live. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hai. Saya dekat sini Yus. Yus Munirah Muhammad Yusar bersama dengan partner panel saya pada malam ini iaitu Norita Zakaria akan membincangkan tajuk hormat iaitu elok basa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan, kepada sahabat-sahabat Inspire yang setiap hari menantikan kami di Inspire pada pukul 9 malam dengan tajuk yang berlainan. Okey, insyaAllah pada hari ini kita akan mengupas, kita akan share, kita akan bercerita berkaitan dengan tajuk hormat. Okey, kalau kawan-kawan baca dekat bawah tu, elok basa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati. Okey, itu sebenarnya salah satu peribahasa berkaitan dengan hormat lah yang kita nak share dekat sini. Iaitu apabila kita ni suka bertegur sapa dengan orang, kita suka berbuat baik dengan orang, kawan kita datang kerja moody je, nampak sedih je, kita tegur dia, kenapa kau hari ni? Kau kenapa kau tak sihat ke? Contoh, kita akan disukai dalam sepanjang kehidupan kita ni sebab orang rasa senang dengan kita. Orang rasa kita ni seorang yang suka mengambil berat terhadap orang lain. Okey. Dan apabila kita mati nanti, perwatakan kita, perangai kita yang baik ni tadi ni, kita akan dikenang-kenang waktu kita dah tak ada di muka bumi ni nanti. So itu adalah salah satu kita nak cakap salah satu perkara apabila kita dah mati ataupun dalam kita hidup di muka bumi Tuhan ni, kita mahukan orang memang suka dengan kita disebabkan perwatakan kita yang baik tadi tu. Dan apabila kita mati pun, kita memang nak orang menyebut-nyebut kebaikan yang ada pada diri kita. So itu adalah hormat yang kita nak share pada malam ini. So dan hormat ni juga ya tuan-tuan dan puan-puan semua, kawan-kawan semua, dia sebenarnya bukan sahaja berkaitan dengan hormat disebabkan orang tu lebih tua, lebih berusia daripada kita. Kebiasaannya saya pun diri sendiri pun, kalau saya tanya dekat seseorang tu ataupun saya bergaul dengan seseorang itu, kalau saya rasa dia tu lebih tua daripada saya, automatically saya mesti akan rasa macam cara percakapan berubah sesuai dengan faktor umur orang yang kita tengah bergaul tu, ataupun cara cakap pun bukanlah macam cara kita cakap dengan kawan-kawan sebaya kita. Kau ni yelah kan, ni aduh dia ni, bukan macam tu. Ada pertukaran, ada ciri-ciri gaya bahasa yang kita nak bercakap dengan orang yang lebih berusia daripada kita tu. Itu. Dan juga dari segi pendirian orang pun kita perlu macam hormat juga. Bukan dari segi faktor umur juga. Cara bergaul, cara percakapan kita, itu semua melambangkan hormatnya kita pada seseorang itu sepanjang kita berkenalan dengan dia ataupun sepanjang pergaulan tu akan akhirnya nanti sama ada membuahkan perkara-perkara yang baik ataupun sebaliknya. Okey, kita dah ada seorang kawan kita, Abang Wan Batik. Hai bang. Hai Wan Batik. Thank you mendengarkan tajuk hormat pada malam ini. So, sebelum saya share lagi apa perkara dan saya mengulas apa yang saya fikirkan bertepatan dalam tajuk hormat ni, saya nak kita dengarkan daripada panel kita pada malam ini, iaitu daripada sahabat Inspire, Kak Norita Zakaria. Dia akan share, kita akan berdiskusi dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan tajuk hormat pada malam ini. Okey, dipersilakan. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Inspire, apa khabar semua? Terima kasih Yus. Waalaikumsalam. Ya. Bibi Aminah nangis tu. Okay, mengenai saya bukanlah seorang panel yang mahir. Ina, waalaikumsalam Ina. Saya bukanlah
panel yang mahir dalam bab hormat menghormati ni. Tapi hormat menghormati tu memang benda tu memang selalu kita ada dekat dalam kehidupan kita. Okay, sebab masyarakat akan makmur, okay, jika kita saling hormat menghormati. Kita ni kalau nak bekerjasama, kita ni tak kira, okay, tak kira kaum, tak kira agama. Okay, so agama, darjat, harta, pangkat tu, sopan, penghormatan dekat orang lain tu, menghargai budi dengan jasa orang, hormat kepada pendapat orang dan kebolehan orang lain juga merupakan benda tu dalam kelompok hormat. Okay. Dan nak kita buat dalam kerja sukarelawan. Okay. Pendapat orang tu kita kena terima. Even though kalau kita ni hebat, kita ni pakar dalam sekian-sekian bidang, tapi bila orang bagi pendapat, walaupun pendapat tu bagi kita benda tu itu je, tak boleh cakap yang tu. Okay, kita kena hormat pendapat dia. Okay, sebab masa kecil-kecil dulu saya pernah ditegur oleh abah saya tau. Masa tu abah saya tanya abang saya, okay, abang saya nombor 4, Bayi Pen nama dia. Dia tanya, nanti ni nak jadi apa? Abang saya pun cakap lah nak jadi ni. Lepas tu saya gelak. Lepas tu terus abah saya sound saya, jangan gelakkan orang punya cita-cita. Hormat cita-cita orang. Walaupun cita-cita tu bukan satu cita-cita yang betul-betul besar, tapi kita tetap kena hormat. Okay, sebab apa? Sebab itu dia punya cita-cita. Okay, hormat dia. Tantang dia boleh hidup. Dia boleh jadi yang lebih baik daripada kita. Okay, itu yang kita kata dengan hormat kebolehan orang lain juga satu benda yang penting lah. Okay, sebab kebolehan. Memang kita kata, okay, kita nak ikutkan kebolehan orang ni berbeza-beza. Macam mana cara kita. Cara kita beza. Okay, jadi kita hormat kebolehan dia. Kalau boleh kita sama-sama orang cakap majukan diri. Okay, dengan apa yang kita share dan kongsi. Tu sebab hormat tu dalam kehidupan kita sangat-sangat penting. Okay, sangat-sangat penting. Jangan memperkecilkan, merendah-rendahkan kebolehan orang lain. Jangan. Okay, benda tu jangan sesekali. Tantang nanti orang yang kita rendah-rendahkan tu lah nanti tiba-tiba kita kecepet tengah jalan, dia lah tata Allah datangkan untuk nak selamatkan kita. Tak malu ke kita? Dulu dia lah yang kita gendah-gendahkan dia, kecil-kecilkan dia. Hormat suka sangat kan gelak-gelakkan orang kan. Orang tu juga lah yang selamatkan kita. Kan? Itu dia lah, nampak tak? Masa tu barulah tertunduk malu menyembah bumi. Okay? Menyembah bumi. Ini tak orang tu, orang cakap jadi alah dia tu miskin apa semua. Tak tahu orang yang miskin tu lah nanti dekat syurga paling atas sekali. Okay? Kita ni siapa? Kan? Jangan memperkecil. Benda yang saya pantang sekali adalah memperkecil-kecilkan orang. Merendah-rendahkan orang. Macamlah kau tu hebat sangat, bagus sangat. Okay? Kita ni bagus pun tak semua benda yang kita bagus. Okay? Jadi kita kena hormat lah. Okay? Persefahaman tu bila wujud itu datangnya saling hormat, menghormati. Sebab kata orang putih give and take. Okay? Dan kerjasama tu melatih diri kita supaya berkelakuan sopan. Okay, sopan. Dia kalau dah hormat sopan lah. Okay, supaya dia tak emosi. Ini sikit-sikit, lepas tu nak melenting. Marah orang tu, marah orang ni. Padahal orang tu bagi pendapat, benda pendapat yang relevan, yang boleh diterima. Jadi kita terimalah dulu. Lepas tu barulah kita berkapis. Okay. Lagi satu, hormat menghormati ni kalau di dalam pekerjaan memang diperlukan sangat lah. Memang diperlukan sangat. Saya tak suka kerja dengan orang kurang ajar. Okay. Siapa yang suka kerja dengan kurang ajar? Okay. Sebab lidah kita ni, mulut kita ni dia setajam pedang. Okay. Lukanya orang. Okay. Dengan lidah ni kita ni kan. Kita kenalah orang cakap bekerjasama, bersefahaman tu paling penting sekali lah. Aku faham kau faham aku. Okay? Even though dalam hubungan pun sama macam tu kan. Ini kan pula dia kita kawan-kawan apa semua. Okay? Especially kalau hubungan kita antara ibu bapa, lagilah sangat kita perlukan hormat tu.
Okay, kita kena hormat ibu bapa. Bila kita hormat ibu bapa dan ibu bapa pun hormat anak dia, anak pula hormat guru, guru pula hormat anak dia. Nampak tak dia punya cycle tu? Okay, orang muda hormat yang orang yang lebih tua. Okay, jiran tetangga, rakan-rakan. Okay, so dalam keadaan kita situasi pandemik ni pula sekarang, kita kena hormatlah kepada raja-raja dan negara. Okay, hormat kepada hak asasi, hormat kepercayaan dan adat dasar pelbagai keturunan. Okay, ini tidak. Okay, dah lah kita tengah pandemik, tinggal semalam punya ranking tinggi 1228 ni ya. Dan sekarang alhamdulillah turun ke 800 lebih. So jadi kita kenalah hormat situasi sekarang. Situasi kita tak sama. Rakyat ni tengah bersusah payah ni menahan. Nak pula tadi saya ada tengok wall sekejap, sedihnya saya. Okay, memang agak sedih lah wall tu. Okay, dia pasal rakyat dekat Sabah yang dia kejar yang bot polis marine tu, nak lapar, nak makanan. Okay, Wan Batik setuju hormat adalah kunci untuk hubungan sama manusia juga semua ciptaannya. Betul, makhluk, sesama makhluk. Okay, sesama makhluk. Okay, sambung balik tadi. Okay, dengan boleh faham tak keadaan kita sekarang, kita kena hormat, kita kena bantu orang apa semua. Okay, nampak tak macam mana laparnya rakyat dekat Sabah tu. Okay, sanggup kejar ni bot polis marine ni nak makanan. Okay, betul, viral hari ni cerita tu. Rakyat sedunia ni boleh tak kita hormat? Okay, tanamkan azam tu. Berhentilah nak hak tu, nak hak ni, tak payahlah. Ni sekarang rakyat ni tengah struggle ni. Okay, kita hormat pada raja. Rakyat ni hormat pada raja. Okay, patuh apa yang raja cakap. Okay, sebab kita nak selamatkan negara ni. Okay, tolonglah. Okay, lepas tu kita kena hormat adat resam juga, kena hormat juga kan, adat resam keturunan. Okay, pelbagai kaum kita ni dalam pelbagai kaum. Okay, India, Cina, Sikh, Melayu dan juga pelbagai agama. Okay, kita ni kena jaga sekeliling kita. Okay, jangan sebab nilai setitik rosak susu sebelanga. Okay, kita kena ikutkan orang cakap memahamilah. Okay, memahami. Ini adalah kewajipan dan tanggungjawab tau. Okay, kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat, kita sebagai kawan, kita sebagai pekerja. Okay, so sebab kita kena menunjukkan rasa hormat tu kepada golongan tertentu. Okay, macam Wan Batik cakap, okay, sesama makhluk. Even kucing tu pun kalau kita hormat dia pun tahu hormat kita balik tau. Okay, dia pun tahu hormat kita balik. Okay, ya betul. Macam Wan Batik cakap tu kan, hormat adalah kunci kepada hubungan semua manusia. Kunci kepada hubungan semua manusia ni salah satunya adalah kunci kebahagiaan dan kunci kebahagiaan dan kunci hubungan antara satu sama lain tu dia elok ataupun tidak. Dan juga hormat juga di sini sama ada hormat kepada macam Kak Ita cakap tadi juga, hormat pendirian orang juga adalah salah satu perkara yang sangat penting. Contoh kan, macam kita buat kerja volunteer kan, dalam kita punya sehari-seharian yang kita buat kerja volunteer, kita berjumpa dengan volunteer yang latar belakangnya adalah berbeza dengan kita. Semuanya mempunyai latar belakang yang berbeza. Dari segi latar belakang kedudukannya, pendidikannya, kerjaannya, semuanya berbeza. Dan apabila kita ni so bila kita ni banyak buat, contoh macam kita ni adakan salah satu kerja volunteer kan, kadang-kala yang merapatkan kita, yang menyatukan kita punya semangat setiakawan dan juga kekitaan kita ni adalah apabila pandangan kita ni pandangan yang sama,
kalau tak sama pun, kalau tak saluan pun, salah seorang daripada tim kita tu dia menerima pendapat kita ni. Kalau kita punya pendapat ni tidak diterima pun, ada hujahan-hujahan yang baik untuk kita menolak pandangan orang tu, supaya orang tu tidak berkecil hati. Kan? Sebab kita tahu apabila kita berbezanya latar belakang, berbezanya pangkat, kejaya, pendidikan semua ni, cara berfikir kita pun berbeza. Cara kita nak gaya bahasa kita pun, gaya lenggok tubuh kita pun berbeza. Itu adalah salah satu yang membuatkan orang akan menilai kita ni bagaimana. Jadinya apabila kita ni ada menerapkan dalam hidup kita ni hormat kepada orang lain, hormat terhadap pendirian dan juga gaya orang lain, sebab kita faham semua orang tak sama, itu yang akan menyatukan kita, itu yang akan membuatkan kita rasa serasi. Walaupun pada awalnya tadi tu kita punya pendapat memang berbeza, totally berbeza, sebab semua orang ada pendapat dia masing-masing kan, tapi macam mana kita nak menyatukan, macam mana kita nak memberikan ianya adalah baik apabila kita ni faham, ambil sesuatu benda yang berbeza tadi tu, kita cari titik persamaan dia, dan barulah kita boleh ada wujud rasa hormat tu. Secara tidak langsung rasa hormat tu sebenarnya sudah terbentuk walaupun kita tak sebut pun. Aku sebenarnya memang dah hormat dah dia ni, sebab dia ni kita dah memang dah terima apa yang dia cakap, walaupun kita tak sebut yang kita dah hormat pada dia, tapi secara tidak langsung perasaan, pewatakan, gaya kita tu, itu adalah yang menunjukkan kita hormat pada seseorang individu tu tadi sebenarnya. Kan? Macam Abang Andy cakap tu, biasalah tu biar nampak kita ni bodoh asalkan kita hormat pada orang lain. Tak adalah nak kata biar kita ni nampak bodoh sebab kita saya faham. Saya faham Abang Andy cakap, maksud Abang Andy ni saya rasa kalau betul apa yang Yus faham apa yang Abang Andy cakap ni, Abang Andy kena cakap, ya betul Yus, Abang Andy kena cakap macam tu, okey? Biasalah tu biar nampak kita ni bodoh asal kita hormat pada lain. Ni mesti perangai ataupun salah seorang kita ni rasa kita tak nak, macam kita ni gaduh dengan dia kan. Sebab kita ni tak nak bertegang urat, tak nak kita ni nampak macam kita ni sok-sok pandai kan. So tak payah ada tunjuk pandai sangat tu. Biar dia dengan pendirian dia. Tapi kita tak boleh agak nak rasa macam tu kan. Sebab kita rasa kita ada hak untuk menyuarakan pendapat kita, dan kalaupun orang tu tidak menerima pendapat kita, okay that's it. Tapi kalau kita rasa macam dia perlu ataupun kita rasa dia yang tak betul dan kita betul, kita kena ada hujahan-hujahan tepat untuk kita untuk kita ni bagi dia tu terima apa yang kita rasa. Tapi in the end kalau dia tu seorang ketua, contohnya bila buat kerja volunteer, dia rasa kita punya pendapat tu tidak boleh diguna pakai, okay that's it. Okay lah, at the end kalau habis program ataupun habis saja kerja apa-apa pun dekat mana-mana pun, kalau kita rasa macam dia akan dapat macam kalau kadang-kadang kalau saya dulu, kau akan dapat balasannya. Kau tengok nanti, kau tak nak dengar cakap aku kan, kau tengok apa jadi. Kalau kita rasa macam tu, so itu dia punya, itu kita rasa macam dia akan belajar lah daripada apa yang dia fikirkan yang kita rasa salah dan hanya dia saja yang betul. Kan betul saya cakap, ya betul tu Yus, betul. High five Abang Ani. Saya rasa sebab Fazila cakap betul tu Kak Yus. Ya, sebab saya rasa benda tu memang akan terjadi pun dekat mana-mana, bukan dalam konteks kerja sukarela pun, kerja dekat office pun macam tu kan Kak Ita kan, kerja dekat office, kerja kita sebagai AJK masjid ke AJK perumahan kita pun, memang kita akan bertempur dengan semua orang yang memang berbeza latar belakang. Jadinya memang kita akan sukar pun nak menunjukkan orang tu hormatkan kita. Kadang-kadang dia bukannya tak hormatkan kita, kadang-kadang gaya dia tu dah macam tu pun kita pun kadang-kadang rasa budak ni macam semacam kan dengan aku. Tapi sebenarnya itulah kita manusia ni memang kena sebenarnya wujudkan lenggok tubuh, wujudkan cara bahasa yang baik dengan orang lah, untuk orang rasa macam kita ni dihargai lah kan. Tak rasa seperti hormat tak apa, tapi dia rasa seperti dihargai lah kita ni. Lagi-lagi kalau orang tu lebih berusia daripada kita. Okay, Kak Ita, apa lagi kita nak cerita pasal hormat ni? Bukannya kita suruh kita hormat orang tu macam orang cakap tabik spring, tabik spring bukan macam tu. Dia hormat ni daripada jiwa, daripada hati. Kita nak hormat orang ni. Kalau kita hormat orang tapi kita punya hormat nampak muka orang hormat macam tu, dia
fake tu nama dia fake. Okay. Memang akan ada orang di mana dia rasa diri dia bagus dan dia menyebabkan tu dia tak hormat kat orang. Tapi dia tak tahu orang yang tak hormat tu sebenarnya lagi bagus daripada dia. Betul, ya. Itu orang cakap benda-benda tu, jiwa-jiwa macam tu kita kena selam. Kita tengok dia kan daripada hati, jiwa apa semua. Ini tidak kan. Okay. Kalau orang tu, yelah kalau lah orang tu pun lemah sekalipun, tak pandai ke apa ke, kita dekatlah dengan dia, hormat dia, kita ajar dia macam mana nak naik bersama korang. Nak naik macam kau, okay? Nak bersama macam kau, okay? Janganlah, tak baguslah. Sifat yang tak menghormati orang ni memang tak baguslah kalau kita nak hidup bermasyarakat. Okay, Yelah, betul. Buat kerja berkumpulan. Okay? Betul. Lepas tu lagi satu, kalau hormat ni pun cara kita nak ambil barang orang pun kita kena hormat. Sebab saya ni sekecil-kecil perbuatan. Sekecil-kecil perbuatan. Betul. Dia pantang ambil barang dia tak bercakap. Macam member saya kat office, tiba-tiba dia punya kipas hilang. Kipas tak siapa pula yang ambil kan? Tahu tak, kadang-kadang ada harta-harta kawan-kawan kita tu, dia ada sentimental value tau. Ni tiba-tiba kau pergi ambil kipas dia yang orang hadiahkan kat dia masa birthday dia, yang betul-betul itulah hadiah masa birthday tu, itulah satu hadiah yang dia dapat, kau pula ambil. Lepas tu sampai sekarang tak tahu siapa yang ambil kipas. Sampai sekarang dia tak nak duduk dekat meja dia. Tu. Betul. Kesian kawan dia tu. Betul. Itu orang cakap. Itu je lah orang pernah, betul. Tak tahu. Ya. History kipas tu macam mana. Okay. Kena hormat, kena minta izin. Ni macam dulu nak keluar daripada rumah, minta izin dengan mak ayah. Macam mengambil keluar je, balik rumah entah pukul berapa kan. Aja kena penyepak sekejap lagi kan. Itu pun kena hormat, sekecil-kecil benda tau. Tu kawan kita tu ada cakap tu, betul Bob. Ya Bob, betul, apa yang betul tu Bob? Ni mesti dia ambil shisha si Bob ni. Kan? Lepas tu bawa shisha mahal tu. Okay. So lama tak jumpa Bob, apa khabar? Kan? Last kali jumpa Bob masa misi banjir dekat misi banjir yang besar kan? Betul. Itu Bob sahabat kita waktu dekat misi banjir dulu. Ya. Masa misi banjir tu pun lagi struggle kan. Memang kena hormat tu memang level tu memang paling atas kayangan lah. Okay. Sebab masa tu kita kena buat decision cepat. Yang buat decision entah ya tak tidak engkau ni kan. Entah ya tak tidak engkau ni kan. Kan kalau buat entah ya tak tidak. Okay. Lepas tu Sarimah Fazilah kata betul. Bila kita tak ada rasa nak hormat orang, sikit sebanyak kita macam cipta jurang dengan orang tu. Macam orang mula rasa janggal. Betul lah, sebab kita rasa sama lah macam kita rasa orang tak nak kawan kita. Terasa tak orang tu macam pinggirkan kita? Sama bila orang tu rasa orang tu tak hormat kita. Sebab kita rasa seperti diri kita tu tidak dihargai. That's why kita rasa dengan orang tu janggal. Sarimah, betul. Betul Sarimah. Sekiranya kita ni semua kan masyarakat, rakyat, okay, mengamalkan nilai-nilai hormat, menghormati, dia dapat mengeratkan silaturahim lah. Tak kira bangsa, tak kira agama. Lepas tu dapat mengelakkan konflik. Dapat elak konflik. Okay. Sebab sebenarnya konflik tu dah nak ada, tapi disebabkan kita faham hormat dia, terus konflik tu hilang. Nampak tak? Ya, betul. Betapa bernilainya hormat tu. Memang tajuk hari ni simple, hormat. Okay. Saya bila dapat tajuk ni, bila hormat. Benda lah hormat ni kan. So dia kena juga dengan kita punya situasi sekarang. Okay. Hormat apa pemimpin kita kata. Kan? Untuk nak mengelakkan COVID tu lagi berpanjangan. Hormat semua kita punya kerajaan punya apa yang dia katakan. Okay. Patuh semua. Jangan salah menyalahkan anak tentera kita. Frontliner kita tu Sarimah Fazilah nampak. Okay. Okay, nampak. Okay, bagus. Kalau nampak tu bagus. Okay. Dia ada cahaya
Okay. Frontliner kita, especially kita sebenarnya dalam group Inspire, sahabat Inspire kita ada 2 orang frontliner. Okay. Yang bekerja tak kira masa. Betul, betul. Okay, tahniah untuk diorang. Tapi still lagi boleh buat live. Okay. Dan terima kasih juga kepada frontliner di luar sana. Kami begitu menghargai jasa semua frontliner, anggota-anggota keselamatan, okay, nurse, doktor, ya Allah. Tak tahu nak ucapkan macam mana lagi. Allah saja yang mampu membalasnya. Okay. Semoga COVID-19 ni beransur hilang insya-Allah dan kita dapat vaksin dia secepat yang mungkin. Ya. Sebab hari-hari ni kita nampak tau, sebab hari-hari ni kita sifat kita untuk saling menghormati ni dah mula terhakis tau. Kan? Dah mula terhakis daripada amalan kita, especially sebagai umat Islam. Okay, kalau hormat menghormati dah tak ada, dia bukan sahaja menyebabkan kerosakan pada hubungan sama manusia, malah akan menaik image Islam tu sendiri dipandang negatif. Okay, sebab kita ni manusia yang membawa setiap ajaran agama masing-masing, setiap bangsanya sendiri. Bila benda tu dah lagi satu, orang cakap apa, netizen ni lah bila memberi komen, okay, bila memberi komen dekat social media, boleh tak kita faham situasi orang, jangan kita lagi hentam dia. Kadang-kadang dia dekat social media tu untuk meluahkan rasa, okay, bagilah motivation ke apa ke, bukan dia kau ni tu, itu lagi tak ada. Untuk dekat social media ni lagi kita perlu saling menghormati, okay. Itu yang ada yang kena unfriend, itu yang kena hide, itu yang kena block. Kan? Apabila kita tidak bersetuju dengan pendapat orang lain, apabila kita rasa kita saja yang betul, orang lain tu semuanya salah, that's why kita ada rasa sifat merendah-rendahkan orang lain macam Kak Ita cakap tadi kan. Benda tu akan wujud secara tidak langsung. Sebab apa? Sebab kita rasa diri kita je yang ni. Tahu macam Kak Yani, bab ni I setuju. Okay Kak Yani, you memang selalu setuju. Thank you. Maksudnya memang apa, apabila kita rasa macam tidak ada asyik orang lain je salah, kita je yang betul, itu secara tidak langsung kita sebenarnya tak perasan pun yang itu adalah hormat ke tak hormat. Tapi apabila benda tu berlaku dan orang tu berkecil hati, secara tidak langsung itu adalah yang sebenarnya kita tak pernah hormat pada orang lain. Dan sekecil-kecil perkara itu dia akan mewujudkan jurang, dia akan mewujudkan perasaan yang tidak best. Mungkin kalau orang tu benda-benda sekecil-kecil lah kan, macam kita cakap tadi kan, dia akan mewujudkan satu perasaan ataupun satu benda yang akan menyebabkan orang lain pun tak suka dengan dia. Itu bertepatan dengan kita punya peribahasa tadi tu, elok basa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati. Buat baik pada orang sepanjang kita hidup, bila kita mati orang akan sebut je kita punya budi tu tadi tu. Macam Alex, wow hebat rancangan malam ini. InsyaAllah Alex hebat, tajuk hari ni hormat. Thank you Alex. Alex juga kita punya kawan di Sabah, frontliners kita juga di bawah MRA Sabah. Semoga Alex dan kawan-kawan di Sabah, khususnya di Tawau, Alex di Tawau kan Alex, dipermudahkan segala urusan dalam mendepani pandemik COVID-19. Dan juga kita dekat sini juga sentiasa support each other, dan hopefully Alex dan kawan-kawan frontliners yang lain juga sentiasa sokong menyokong, sentiasa hormat menghormati terhadap skop-skop tugasan frontliners yang lain, supaya apabila kita faham skop tugasan orang lain, skop tugasan itu tidak redundant dengan kita dan kita akan melaksanakan tugasan dengan sangat baik. Okay, tanya Alex dan tim. Okay. Ya, kakak ada lagi apa-apa nak cakap? Okey, ada apa-apa lagi untuk tajuk hormat? Okey, untuk nak conclusionnya, hormat ni biarlah kita start hormat orang. Jangan kita tunggu orang hormat kita dulu. Macam mana kita nak tunggu orang hormat kita sedangkan kita ni tak reti nak hormat orang. Okey?
Sama lah macam orang muda cakap, orang tua tak hormat orang muda, macam mana orang muda nak hormat orang tua? Ya, Jadi itu yang betul-betul. kita kena saling Yang tua okay? dihormati, Saling yang muda disayangi. Macam tu lah. yang okay, yang tua dikasihi. Nampak tu. Okay. So, dalam segi hormat ni pun guru, especially adik-adik yang belajar kat luar sana, hormatlah educator. Okay, hormatlah cikgu-cikgu yang mengajar tu. Okay, Ina, bila kita hormat orang lain, insyaAllah orang akan hormat kita. Sikap manusia kita tak boleh nak kontrol. Betul tu. Kita hanya boleh kontrol diri kita sendiri. Dia itu berkaitan dengan emosi pula. Okay, itu kena ada lagi satu tajuk, pengawalan emosi. Okay. Yang ni cakap semoga Alex dan semua sahabat di sana dipermudahkan. Ya, betul. Ya, insyaAllah. Memudahkan segala-galanya di sana untuk membantu rakyat-rakyat di Sabah. Okay. So, bila cikgu bagi ilmu, dengar betul-betul. Okay. Tak tahu redha cikgu ni dengan redha ibu bapa ni sama level dia. Okay. Sekali cikgu tu tak redha ilmu tu kat awak, baru awak tahu. Dah 20 tahun lebih, dah 20 tahun selepas tu baru terkenang balik. Ya Allah, cikgu tu nak pergi minta maaf benda semua. Okay. Hormat cikgu dekat sana. Okay. Ibu bapa of course lah kita kena hormat. Okay. Kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, even though orang kita pun kenal pun kita kena hormat. Anak-anak kecil tu pun kita kena hormat. Sebab apa? Sebab kita ni yang kena ajar dia cara nak hormat macam mana. Supaya nanti dia dah besar, dia boleh bawa rasa hormat dia untuk nak diimplementkan kepada yang kecil-kecil pula dengan yang lebih tua daripada dia. Yang itu yang kita ajar. Macam Aminah, Nana, okay, Aminah. Aminah tu yang kita kena ajar dulu macam mana. So dia punya dia sibuk dengan Jojo. Kita kena hormat lah. Okay. Benda yang paling orang cakap penting dalam hidup ni. Kalau kita tak hormat, memang susah lah untuk nak bekerjasama dengan orang lain. Okay. Ya. Macam yang sebelum kita akhiri kita punya topik malam yang hormat kan, saya suka nak ulas yang Kak Ina yang Kak Ina cakap tadi berkaitan dengan kalau kita nak orang hormat kita pun kena hormat orang lain sebab kita pun tak tahu manusia punya, sebab kita tak boleh nak kontrol orang kan. Macam semalam saya berkesempatan dengar satu slot live daripada tim Yaminika. Tim Yaminika tu panel dia salah seorang saya punya idola iaitu Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Saya suka sangat baca tulisan Ustaz Fahrul Muhammad Joy ni, lagi-lagi waktu dulu rajin sangat beli Solusi. Rajin sangat beli Solusi, majalah Solusi. Waktu tu Ustaz Fahrul ni dia masih lagi waktu tu dia jadi editor di dalam majalah Solusi dan topik-topik utama dalam majalah Solusi tu memang dia lah yang banyak mengupasnya. Dan semalam Ustaz Fahrul berkata berkaitan dengan lonjakan paradigma diri ni, iaitu perubahan dalam diri seseorang manusia tu sebenarnya kita tidak boleh ini bukanlah kod asal yang dia cakap tapi ini apa yang saya dapat semalam yang dia cakap. Yes. Yeah. Okay. Apa yang saya dapat semalam adalah bila kita rasa kita menyalahkan orang lain dalam situasi kehidupan kita, sebenarnya yang salah tu bukan orang itu, ya sayang? Ya. Yang salah tu adalah bukan orang lain. Yang salah tu adalah diri kita sendiri. Sebab yang perlu dipersalahkannya adalah diri kita sendiri, sebab kita yang kena berubah. Kita yang kena start dulu perubahan itu, baru orang lain boleh berubah dengan sendirinya. Dia samalah macam dulu saya pernah share satu quote Prof Muhaya ni tu. Prof Muhaya kata apa? Beri baik, buat baik, kau akan dapat baik. Itu dia punya circle kehidupan kita ni. Sama macam Kak Ina cakap tadi. Kita nak orang hormat kita kena hormat orang dulu. Walaupun kita ni rasa menyampahnya dengan orang ni. Walaupun kita rasa macam aku rasa aku je kena hormat kau, tapi kau ni tak pernah cakap baik-baik dengan aku, amboi. Kalau kita rasa macam kita dah tak boleh nak pergi dengan orang macam tu, kita jauhkan diri kita dengan orang macam tu supaya kita ni tidak ada
satu sifat yang kita rasa macam kita memang tak nak langsung pedulikan dia. Lama-lama bila kita ni tidak mengawal benda tu, lama-lama nanti kita takut kita pula yang tiba-tiba buat jahat pada orang tu. Mungkin macam kita dengki dengan dia ke sebab kita rasa macam sakit hati dengan orang ni. Sebab aku cakap elok-elok kau tak pernah langsung nak hormat aku. Sebab kita ada perasaan macam tu tau. Tapi benda-benda yang macam ni kita memang tak boleh nak kontrol. Sebab macam Ustaz Fahrul cakap semalam, kita memang tak boleh nak kontrol orang lain. Sebab kehidupan kita ni, sekeliling ni, yang kontrol adalah kita. Emosi kita dulu yang kena stabil, baru kita nak stabilkan orang lain. Sama juga macam hormat, sama juga dengan perkara-perkara lain yang sekeliling kita ni sebenarnya. Itu yang macam yang saya share ni bukanlah itu adalah ayat exact daripada Ustaz Fahrul, tapi itu apa yang saya faham adalah perubahan dalam diri kita ni yang kena kita buat dulu, barulah semua perkara baik, positifnya tu akan datang pada kita. Apa yang kita, seperti yang kita mahukan. Macam tu. Okay? Setuju. Okay, ada lagi Kak Ita, apa-apa yang kita nak ni? So sekarang ni kita kena lah, kalau kita tak pandai nak hormat orang, kita belajarlah hormat orang. Memang kalau orang cakap kita tak biasa buat tu, biasa-biasakan diri kita. Okay? Biasa-biasakan, insyaAllah hidup kita akan lagi selesa, tenang dengan orang. Okay? Senang untuk nak bergaul dengan orang. Okay? Untuk saya rasa itu saja, dan saya nak ucapkan betul-betul setinggi-tinggi penghargaan kepada frontliner kita, okay? Kepada pemimpin kita, Abah, okay, semua di atas penat, okay? Datuk kita punya Tan Sri Syam, okay? Di atas di atas penatnya, nampak muka-muka semua tu adalah muka yang penat berfikir macam mana nak menyelamatkan negara. Okay, macam mana atasi situasi ni. Kan nak buat macam ni, kan orang lain pula cakap macam ni, tu orang cakap hormat je lah, okay? Kita tak ada dekat situasi dia orang. Okay, so kita kena faham lah. Kita kena hormat apa sahaja perintah yang dikeluarkan, okay? Pengumuman yang dikeluarkan. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghormati pendapat orang lain juga. Okay, jangan main hentam je. Fikir dulu sebelum nak menaik. Fikir dulu sebelum nak menaik. Okay, hati tu pun sama lah. Okay, use untuk, ada soalan lain ke daripada kita punya penonton Inspire? Tak ada, so far tak ada. Terima kasih Ina, Yani, okay, Wan Batik, Alex, Sarima, okay, Bob Shisha, Andy, terima kasih banyak kerana menonton kami di Inspire Live. Okay adik? Terima kasih kerana mendengarkan kita pada malam ini. Tajuknya sebenarnya simple je, hormat. Tapi dia punya intipati hormat tu kalau nak diceritakan daripada segi skopnya satu-satu sangat meluas. Tapi kami membawakan tajuk hormat ni lebih kepada hormat kepada pendirian orang lain. Hormatlah kepada orang lain, tak kisahlah dia tu apa saja pangkat pendidikan, kedudukan dia tu kerja dia macam mana pun, cleaner ke, pembawa taksi ke, pembawa bas ke, apa-apa saja pun, kita perlu hormatkan orang tu sebab kita pun tak tahu kelebihan orang tu apa, kelemahan kita apa yang boleh menyatu padukan kita, okay? So esok kita akan, insyaAllah kita akan live esok pada 9 malam bersama dengan panel yang lain iaitu Faid dan juga Yani, dengan tajuknya adalah apa? Semangat. Ya, tajuknya adalah semangat, kan? Semangat ke sungguh-sungguh? Semangat. Okay, insyaAllah. Okay, insyaAllah esok kita akan mendengarkan lagi daripada sahabat Inspire kita yang lain. Okay. Kalau kita dah tak ada apa-apa lagi, okay, kita akan jumpa esok. Ya. Kita akan jumpa esok. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat-sahabat Inspire yang mendengarkan kami. Hari-hari dengar, hari-hari tunggu kami pada pukul 9. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada sedikit sebanyak yang kami share tu ada boleh kita sharekan juga pada orang lain. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Jumpa esok. Dah.